Terima kasih kepada Brother Syah. Apa khabar semua? Assalamualaikum ya. Okey, sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu. Pak kata Dibes tadi, pepatah Melayu tak kenal maka tak cerita, tapi saya lain. Pepatah Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Okey, izinkan saya kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Atik Kadir bin Abdullah, berasal daripada Kuching, Sarawak. Dulu saya berbangsa Iban dan beragama Kristian. Tetapi sekarang saya tetap bangsa Iban, cuma agama Islam. Akidah dah berubah, pemahaman pun dah berubah semua, alhamdulillah. Kenapa saya kenalkan diri saya macam ni? Ada sebab-sebab dia. Yang pertama sekali, saya masuk Islam. Saya bukan masuk Melayu. Maksudnya saya masuk Islam tak tukar bangsa. Bangsa tetap sama. Okey, sebab masuk Islam, dengan masuk Islam ni tak ada kena-mengena dengan tukar bangsa. Bangsa tetap sama. Okey. Yang kedua, saya nak membetulkan salah faham keluarga saya tak ada Islam. Sebelum ni dia cakap engkau jangan masuk Melayu. Sebelum saya datang ke KL dulu, dia tak boleh bezakan Melayu dan Islam. Sebab konteks masyarakat kita di Malaysia, kebanyakan orang akan anggap masuk Islam tu masuk Melayu. Sebab Islam itu dekat Malaysia adalah orang-orang Melayu. Itu dia. Dan dulu saya bangsa Anglican, bangsa Iban dan beragama Anglican. Okay, saya dulu suka ikut caroling, pergi ke rumah-rumah kan. Kristian kan dah pergi rumah-rumah waktu hari Christmas tu. Dia pergi rumah semayang, saya suka join macam tu. Okay, Tomor Cina pun kadang-kadang saya ikut tarian singa tu. 3 tahun saya ikut. Dulu saya anggap semua agama ni sama je, tak ada beza dia. Apa yang menariknya? Sebab dekat Sarawak, kawan-kawan saya kebanyakan ada yang Melayu dan ada yang Cina. Dekat Sarawak dia kurang India. Dan kawan-kawan Melayu saya sana sama je minum dengan saya. Minum, tahu tak minum? Bukan minum yang sejuk, beer. Tahu tak beer? Beginning enjoy, ending regret. Itu kita minum beer. Sama je. Dekat situ saya tengok apa yang bezanya. Islam ni, apa yang bagusnya? Baik, semua sama je. Kau pun minum dengan aku. Macam tu je. Okay. Dan dekat situ juga saya tengok ni, apalah bagus sangat Islam ni. Dekat TV baguslah sebab pemimpin-pemimpin Islam. Betul tak? Sebab tu agama Islam dekat Malaysia ni macam tu. Okay. Dan saya mula-mula waktu tu pelik juga. Apalah specialnya Islam ni? Sebelum saya masuk Islam, ini pemahaman saya dulu. Apa specialnya Islam ni? Baik tak payah fikirlah tentang tu. Sebab apa? Kawan-kawan Melayu ni pun minum juga, tak ada beza pun. Ada yang buat tattoo juga. Ada yang buat tattoo juga. So dekat situ saya tengok apalah bagus sangat Islam ni. Tetapi semua ni berubah ketika saya berhijrah ke KL pada tahun 2002. Saya datang ke KL 2002. Waktu tu sebelum saya berangkat dari Sarawak datang ke sini, mak saya pesan awal-awal, engkau nanti sampai sana kau jangan masuk Melayu. Dia cakap macam tu. Dia tak cakap pun engkau nak tidur kat mana, ada duit ke tak, mana kau dah tu nanti siapa ambil. Tak ada. Dia cakap first, engkau jangan masuk Melayu. Itu yang pertama sekali dia cakap. Dan dekat situ saya duduk dengan abang saya dekat sini. Dan abang saya tu sebelum dia pun dah masuk Islam, alhamdulillah. Tapi sebelum dia masuk Islam, dia tu panas baran. Tak boleh nak sembang sikit nak melenting. Adalah baling itu, baling ini. So bila dia dah masuk Islam, saya tengok berubah. Dah boleh cerita dah. Dia dah boleh cool. Dan saya juga mengetahui Islam ni sebab waktu tu saya kerja di kilang pencetakan, di mana banyak mencetak buku-buku agama. So saya tertarik dengan satu buku, itu Syurga dan Neraka. Di mana dekat buku tu menceritakan timbangan pahala kita kalau kurang, dosa kita banyak, jadi kita akan masuk neraka. So dekat situ dah terfikir dah, tak semestinya Muslim pun masuk syurga. Tak semestinya. Kalau dia banyak dosa, dia pun tak masuk neraka. Betul kan? Okey. Dan kedua, kalau timbangan pahala kita banyak, dosa kita sikit, kita akan masuk syurga melalui jalan titian mustaqim. Lepas tu rambut dia dipotong 7. Dekat situ saya dah tengok. Dan kepanasan dekat neraka itu, kepanasan dia 70 kali ganda berbanding kepanasan dunia. Dan orang-orang bukan Muslim, dia akan jadi bahan api. Dekat situ dah terbuka sikit dah. So takut nak jadi bahan api. So sebab dia jadi, kita akan jadi bahan api kan untuk tu. Dan dekat situ saya tengok, saya belajar sikit-sikit tentang Islam. Saya belajar tentang Islam sikit-sikit. Dan waktu tu pun ada seorang sahabat dekat bila hari raya, itu 2-3 tahun selepas saya baca buku tu, dia bawa saya balik kampung waktu hari raya. Dan saya tengok suasana hari raya best. Sebab apa? Family kita berkumpul semua kan, salam-salam, bermaaf-maafan kan. Berbeza dengan perayaan saya sebelum ni, iaitu Christmas.
Perayaan saya sebelum ni, Christmas, kalau seminggu sebelum Christmas dah training dah. Training minum. Takut nanti pergi rumah pertama dah mabuk. Oh, kita dah minum sungguh-sungguh dekat situ. So lepas tu bila kita pergi minum-minum dah 2-3 buah rumah dah pengsan dah, muntah-muntah. So bila ikut orang raya ni, tengok, oi, bestnya suasana ni berbeza sangat dengan perayaan saya sebelum ini. Dekat situ saya mula nak belajar tentang Islam. Dan waktu tu saya belajar tentang Islam dan saya nak masuk Islam. Dalam perjalanan saya nak masuk Islam ni, mesti ada cabaran dia kan? Ada tak cabaran dia? Semasa, sebelum dan selepas masuk Islam mesti ada cabaran dia. Banyak sangat cabaran dia. Nak tahu tak cabaran dia? Okey, kita kembali selepas ini. Jangan tukar saluran anda. Sekian, terima kasih. Baik, kita telah dengar pengalaman daripada saudara Atir tadi yang daripada Sarawak. Dan kalau di Sarawak, apa yang berlaku adalah dia kata kawan-kawan Melayu dia, kawan-kawan Islam dia pun, cara hidupnya tidak mencerminkan cara Islam. Bila hari gawai ke ataupun masuk dalam rumah panjang ke dan sebagainya, masing-masing pun kaki minum. Kadang-kadang mereka tu lagi hebat minum. Jadi bila kita orang Islam tidak mencerminkan akhlak Islam kepada yang non-Muslim, bagaimana kita mengharapkan orang bukan Islam untuk menyukai agama Islam, apalagi menghormati agama Islam itu sendiri. Seperkara lagi, saudara Atir tadi dah pengenalan mengatakan dia dulu berbangsa Iban, dan setelah memeluk agama Islam dia berbangsa Iban. Bangsa tidak berubah. Jadi bila seseorang itu memeluk Islam, dia bukannya masuk Melayu, dia masuk Islam. Tetapi yang banyak berlaku dalam masyarakat kita, bila seseorang itu memeluk agama Islam, kita bukan mengislamkan dia, kita sibuk memelayukan dia. Benar atau tidak? Bila dia masuk Islam, yang kita sibuk, kau kena pakai songkok, kau kena pakai kopiah, kau kena pakai baju Melayu, kau kena pakai kain pelikat, kena pakai baju kurung. Itu yang kita sibuk. Yang kita sibuk, kau kena makan makanan Melayu, makanan Cina tak boleh makan. Padahal makan makanan Cina tak ada masalah, selagi mana makanan Cina itu makanan yang halal. Hari ini merata-rata ada restoran masakan Cina yang halal. Dan dari segi pakaian, mereka boleh kekalkan pakaian Iban, pakaian India, pakaian Cina sebagai contoh. Yang penting menutup aurat. Jadi kita kena bezakan antara masuk Islam dan masuk Melayu. Baiklah, Puan Nurhaiti dah bersedia? Okey, kita akan teruskan dengan Cik Puan Aisyah Azra. Cik Aisyah berasal dari Sarawak, orang Iban juga. Orang Iban dulu beragama Kristian. Tetapi marilah kita dengar pengalaman daripada mereka yang memeluk agama Islam dari kalangan Muslimah hari ini. Apakah pengalaman dia memeluk agama Islam? Bagaimana boleh dia tertarik dengan agama Islam, insya-Allah. So tanpa melengahkan masa, kita persilakan saudara Aisyah.